Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Hari ini kita nak kupas dan kita nak bagi sedikit ilmu berkenaan ilmu faraid. Jadi, bagi penting bagi kita umat Islam mengetahui tentang proses pengurusan harta bagi ahli waris yang telah meninggal dunia. Okey, ini kita nak cerita sikit berdasarkan kepada pengetahuan saya sebagai pokok syar'i. Jadi, apabila ahli waris ataupun bapa, ayah kita atau adik-beradik kita yang telah meninggal dunia, pasti kita akan menguruskan harta dia. Betul tak? Sama ada harta alih ataupun harta tidak alih. Sama ada harta seperti rumah, seperti saham, duit, tanah dan sebagainya. Harus diuruskan. Okey. Jadi, dalam ilmu pengurusan harta itu faraid itu sendiri, faraid ini adalah merupakan satu tingkat pengurusan harta mengikut hukum Islam, kan? Jadi dalam isu ini saya nak bagi tahu apa sebenarnya dokumen yang penting dalam urusan pengurusan harta faraid dan juga harta pusaka di pejabat tanah ataupun di mahkamah sivil. Okey, yang pertama sekali, bila seorang meninggal dunia, pasti surat mati itu sangat penting. Untuk mengesahkan pada mahkamah dan pada mereka yang berwajib mengatakan bahawa si fulan telah pun meninggal dunia. Sebab kita nak uruskan harta, pasti perlu surat mati. Betul tak? Okey, perlu ada surat sijil mati. Jadi sebelum ni kan sijil perkuburan. Lepas tu kena pergi JPN untuk dapatkan surat mati. Okey. Pertama kali untuk pengurusan harta faraid ni, pasti kita akan collect semua kad pengenalan ahli waris. Contoh kalau ada ayahnya, neneknya, datuknya, adik lelaki, perempuan, semua kita kena collect dokumen. Contohnya kad pengenalan memang kena dapatkan untuk mengisytiharkan bahawa inilah warisnya. Itu IC. Kad pengenalan. Kalau benti lain, mestilah bukanlah ahli waris, kan? Kemusykilan kita mesti bentu dan benti adalah sama kepada orang yang meninggal dunia. Itu bapa kita lah, kan? Okay, IC sangat-sangat penting. Okay. Mana-mana adik-beradik yang telah meninggal dunia pun perlukan sijil mati. Kena dapatkan juga sijil mati. Sebab kita mungkin ada 6 orang beradik, seorang dah meninggal, nak mengesahkan bahawa telah meninggal dunia, pastilah surat itu sijil mati juga, kan? Betul tak? Okey. Keduanya adalah sijil nikah. Ramai kita lihat sijil nikah orang-orang lama. Contoh nenek kita, atuk kita, kan? Kalau tu sebelum merdeka lagi, kan. Memang kita dah kena dapatkan surat nikah. Surat nikah ni penting sebab dia adalah keturunan daripada atas. Jadi kita kena perlu surat nikah atuk kita dengan nenek kita. Perlu sebab dia ada berkait dari segi waris. Kalau kita katakan harta tu daripada atuk kita yang zaman dulu, yang sebelum perang, kalau kita nak uruskan hartanya, pasti kita kena dapatkan sijil nikah dengan isinya tu nenek itu sendiri. Walaupun dah lama, pasti boleh dapat. InsyaAllah lah, di Malaysia sebelum ni saya dah lihat sendiri, bukan memang boleh dapat sijil nikah yang telah lama. Sebab di Malaysia insyaAllah lah, kan, ada lagi buku-buku yang kitab-kitab lama ni, bukan kitab lama lah, buku-buku lama yang rekod surat nikah ni pasti ada di Pejabat Agama Simpan. Cuma untuk disemak balik, itu yang masa sikit lah, kan. Pastikan kita kena ingat tarikh ataupun tahun atau bulan pernikahan nenek kita, ataupun kita kena agak juga sebenarnya tahun bila sebenarnya menikah, kemudian di mana tempat dia menikah. Itu kena ingat sebab juru nikah ni dia ada buku log dia. Kalau kita kata menikah di Raub atau menikah di mana, di KL ke atau di daerah tu, mesti ada rekod. Jadi kalau kita minta semakan carian surat nikah nenek kita, walaupun dah sebelum mereka, pasti pihak-pihak agama akan tanya bila tarikh mereka menikah, agak-agak bila, di mana tempat mereka menikah agak-agak. Sebab buku log tu dia ada khas dia. Jadi bila kita dapat dapatkan maklumat yang tepat, insya-Allah surat nikah tu akan diperolehi. Okey. Jadi IC waris kena ada, kemudian surat nikah pasti ada. Kemudian harta si mati. Ini mesti. Harta si mati perlu
juga ada maklumat berkenaan dengan dokumen semua. Contohnya geran tanah, rumah, SMP, nombor akaun bank, tabung haji, RSB, CMB, dan sebagainya. Jadi harta-harta ni perlu juga kita perlukan dapat maklumat dari dokumen-dokumen tersebut untuk pengurusan harta. Okey, hari ini sedikit saja yang ingin saya jelaskan berkenaan pengurusan harta tentang faraid, iaitu berkenaan dengan dokumentasi. Mesti ingat dokumentasi untuk menguruskan harta si mati, sama ada ikut faraid ataupun di pijak tanah ataupun di mahkamah sivil, perlukan dokumen-dokumen tersebut. Kalau tak ada, kena cari. Kalau pergi bank tak tahu, kena cek kat bank nombor akaun dia berapa jumlah, itu kena cek lah. Kalau pergi tabung haji, dapatkan maklumat nombor akaun dia berapa jumlah semua, itu kan proses-proses tu banyak. So ahli waris so boleh dapatkan, tapi kena ikut proses lah, isi borang dan sebagainya, bayar semua-semua. Jadi selepas lengkap semua barulah dapat diproses. Ingat, walaupun sijil nikah ataupun IC ataupun apa-apa dokumen sekalipun, kalau sekiranya tak ada, harus dapatkan di badan-badan tertentu. Jangan kata tak boleh dapat. InsyaAllah boleh dapat, tak ada masalah. Kita jumpa lagi video saya akan datang. InsyaAllah kita akan berbahagi lagi tentang ilmu semasa dan ilmu tentang ilmu syariah dan sebagainya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.